Testing suara boleh? Suara okey? Dah. Kau dah ready bilang Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita bertemu dalam rangka kita mengenang satu peristiwa penting di dalam sejarah Islam. Peristiwa agung ini merupakan satu ujian besar, bukan hanya kepada umat Islam dan masyarakat Mekah ketika itu, tapi peristiwa ini terus menjadi ujian kepada keimanan kita. Sama ada mereka-mereka yang beriman dengan Allah SWT dan Rasulnya, atau mereka-mereka yang berlainan agama. Peristiwa agung Isra Mi'raj ini terdapat dalamnya berbagai pelajaran dan pengajaran. Pada malam ini, insya-Allah kita ingin membincangkan dua pelajaran penting daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama ialah tidak syak lagi bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bukan satu mukjizat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah peristiwa agung. Bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk umat manusia sejagat. Kita ingin pelajari bagaimana kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memahami mukjizat dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua insya-Allah ialah dalam kita berhadapan dengan cerita Isra dan Mi'raj ini, berbagai cerita riwayat yang timbul daripada cerita Isra dan Mi'raj. Bagaimanakah kita perlu bersifat kritikal dalam kita mendengar dan mendapatkan berita, dan juga dalam kita menyebarkan berita-berita ini. Dalam dunia sosial media pada hari ini, orang mengejar berita-berita sensasi dan semua berebut untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan berita-berita sensasi semua ini. Apa yang boleh kita pelajari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dalam kita menangani berita-berita sensasi seperti ini? Muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah saya membawa perhatian kita semua kepada surah Isra, ayat pertama, yang menceritakan tentang peristiwa Isra. Isra adalah kejadian yang berlaku daripada pelayaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Al-Aqsa. Mi'raj adalah kejadian berlaku di mana Rasulullah SAW diangkat ke langit dunia. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah.
Ayat yang ringkas, padat, tapi di dalamnya tersirat berbagai ajaran-ajaran penting. Kalau kita boleh melihat dalam ayat ini, ya, izinkan saya untuk merujuk, dan kalau boleh muslimin-muslimat boleh membuka Al-Quranul Karim, merujuk pada ayat ini, dan kita akan bersama menganalisa secara ringkas ayat ini. Surah Al-Isra, ayat pertama. Allah mulakan dengan satu pernyataan penting. Subhana. Subhana adalah bermaksud Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Berita yang seagung ini, mungkin sesensasi ini, Allah ingin katakan pada ayat pertama sekali, bahawa apa juga berita yang kamu dengar, kita harus yakin, kita harus pasti bahawa Maha Suci Allah SWT pada segala bentuk kesyirikan. Kerana itulah Allah SWT mulakan dengan Subhanalladzi, Maha Suci Dia yang asra bi'abdihi. Dia yang menjalankan pada waktu malam hambanya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Daripada masjid haram kepada masjid aqsa. Yang telah kami muliakan di sekelilingnya. Alladzi barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kami tunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala huwas sami'u, Dia yang Maha mendengar, huwal basir. Cuba kita lihat ayat ini, ya. Pertama sekali, penetapan Subhana, sebenarnya saya katakan tadi, dan kemudian kalimah bi'abdihi. Saya tidak perlu mengulang cerita Isra dan Mi'raj, kerana kita mungkin sudah biasa dengan cerita Isra dan Mi'raj tadi. Tanpa saya mengulangi cerita, tapi sebagai peringatan. Ketika itu, manusia tidak boleh menggambarkan. Ia adalah satu mukjizat ketika itu. Walaupun mungkin pada hari ini kita rasakan bahawa pelayaran tadi dalam masa yang singkat bukan perkara yang biasa. Hari ini kita boleh terbang. Kalaulah daripada Makkah ke Al-Aqsa, mungkin hanya mengambil 2,5 jam atau 3 jam dengan pesawat. Mungkin dia bukan lagi satu mukjizat bagi kita. Mungkin bukan lagi suatu peristiwa yang aneh dan pelik pada zaman kita hari ini. Tetapi bagi mereka pada hari itu adalah satu mukjizat. Adalah satu kebesaran. Dan kita tahu bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj tidak boleh dipisahkan, bahawa dia bukan hanya cerita Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Al-Aqsa, tapi yang lebih penting juga adalah Mi'rajnya, naiknya Rasulullah SAW ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rakamkan dan berkatakan tidak ada lagi makhluk Allah SWT telah sampai kepada darajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan sebagai Sidratul Muntaha, cerita yang kita dengar biasanya. Rasulullah SAW sampai kepada Sidratul Muntaha. Muntaha itu maksudnya penghujung pada segala ilmu makhluk. Makhluk tidak tahu lagi apa selepas Muntaha tadi. Tetapi Allah SWT dengan izinnya membawa Rasulullah SAW melepasi Al-Muntaha. Jadi kalau ada orang yang paling mengetahui, yang dapat melihat apa yang tidak ada makhluk lain yang pernah melihat, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisah bagaimana Rasulullah mengimamkan para anbiya dan para rasul di Al-Aqsa. Kita tahu cerita bagaimana Rasulullah SAW naik ke 7 langit. Pada setiap langit bertemu dengan berbagai para anbiya. Ini semua adalah kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia secara, walaupun di sini dibincang oleh para ulama sama ada Rasulullah SAW nampak Allah SWT ataupun tidak. Ada riwayat mengatakan bahawa bila ditanya apakah kamu melihat Allah SWT, dia kata nur, cahaya saja. Bagaimana kita ingin melihat Allah SWT. Tapi itu bidang
kita serahkan pada para ulama untuk membahaskan perkara ini. Pokoknya, kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada tahap yang tidak ada makhluk lain sampai ke tahap tadi. Tetapi Allah SWT ingin tekankan di sini. Semulia, setinggi mana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lebih daripada hanyalah masih lagi merupakan seorang abd. Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Agung bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setinggi mana pun kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW tetap hanya merupakan seorang abd. Adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh angkat Rasulullah SAW lebih daripada itu. Nah, kalau ini kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kedudukan orang selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ajaibnya seorang mungkin mempunyai kuasa-kuasa tertentu, mungkin mempunyai ilmu-ilmu yang tertentu. Mungkin subhanallah seorang manusia yang paling bijak yang mengetahui apa yang kita tidak tahu. Dia tidak pernah sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW setinggi itu juga, Rasulullah SAW hanyalah seorang abd. Maha suci Allah SWT yang telah menjalankan hambanya ini pada satu malam ataupun sebahagian pada malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu pelajaran penting pertama yang perlu kita ingat. Kita kekal sebagai seorang hamba. Kerendahan diri kita. Kita terus menjadi seorang hamba. Dan bila kita melihat seseorang sekalipun, setinggi mana darajat seseorang, sebijak mana seseorang sekalipun, mereka kekal sebagai tidak lebih daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, Allah ingin mengatakan bahawa ketika Allah SWT menunjukkan keagungan seseorang, kebesaran seseorang, bukan untuk menunjukkan kebesaran orang tadi, tapi sebenarnya untuk menunjukkan kebesaran ma'bud, kebesaran Allah SWT yang disembah, bukan hambanya tadi. Jadi apa juga yang kita lakukan haruslah kembali kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat segala keagungan kebesaran ciptaan Allah ataupun manusia, tujuannya lah untuk membawa kita kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengagungkan sesiapa pun. Dan ini berkaitan juga dengan poin kedua yang ingin saya terangkan di sini. Allah SWT berfirman di sini, berisra' satu malam pada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang Allah SWT telah memuliakan di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina. Saya ingin membawa perhatian muslim-muslimat kepada ayat ini. Linuriyahu min ayatina. Kalau kita lihat ayat ini, Allah SWT memula ceritakan tentang third party. Dialah Allah SWT. Dia yang menjalankan hamba ini satu malam daripada Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kemudian di sini Allah kembali untuk mengatakan, untuk kami tunjukkan kepadamu. Walaupun memang ada qiraat lain membaca liyuriyahu, dia untuk menunjukkan. Tetapi dalam qiraat kita membaca linuriyahu, untuk kami menunjukkan kepada kamu ayat-ayat kami. Kalimah ayat ini adalah penting. Ciptaan Allah SWT adalah ayat-ayat Allah SWT. Ini berkaitan dengan satu lagi konsep di dalam Al-Quranul Karim yang akan saya bincangkan selepas ini, yakni konsep sunnatullah. Ayatullah, tanda-tanda Allah SWT dengan sunnatullah. Sunnah-sunnah Allah SWT. Ayatullah bermakna bahawa Allah mampu untuk melakukan apa saja. Walaupun sesuatu itu luar daripada kebiasaan kita.
Atau kita katakan khariqun lil 'adah. Allah yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat. Itu dimaksudkan dengan tanda-tanda. Signs. Nah, kalimah ayat bermaksud bahawa yang kita harus matlamatnya ialah bukan ayat tadi. Matlamat ialah sumber yang memberikan ayat tadi. Kalaulah sebagai contoh ya, saya ingin pergi ke Masjid Al-Istiqamah. Ketika belok tadi masuk ke Serenggun Avenue 1, ada signboard tulis Masjid Istiqamah. Itu adalah sign, itu adalah ayat. Kalau saya ingin ke Masjid Aqsa, ke Masjid Istiqamah, saya tidak berdiri di papan tanda tadi. Kerana papan tanda itu hanyalah merupakan ayat. Ialah petunjuk. Jadi saya tidak berdiri di papan tanda, saya ikut arah papan tanda tadi untuk membawa saya ke Masjid Istiqamah. Itu tujuan, itu maksud ayat, tanda, petanda. Demikian juga lah ayat Allah SWT yang sekian banyak, ciptaan-ciptaan agungnya, yang kita mungkin belum mampu untuk memahaminya. Matlamatnya bukanlah ayat-ayat tadi. Matlamatnya lah ayat-ayat ini menunjukkan kita kepada apa? Kepada sesiapa? Jadi yang perlu kita pelajari adalah bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, jangan sampai kita terlalu terpegun dengan berita-berita yang sensasi ataupun berita-berita yang mukjizat, berita-berita yang menarik, cerita-cerita yang berbagai, panjang riwayat-riwayat tadi. Kemudian kita terlupa bahawa ini semua adalah ayat-ayat Allah SWT. Kita terlupa bahawa yang matlamatnya bukanlah cerita-cerita ini. Matlamatlah semua ini ingin menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kami menunjukkan ayat-ayat kami. Linuriyahu min ayatina. Jadi peristiwa Isra' dan kemudian peristiwa Mi'raj adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kepada apa? Tanda-tanda kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengannya kita jadi abd, kita menjadi hamba kepada Allah SWT. Tunduk dan patuh, taat kepada Allah SWT. Itu yang dituntutkan. Tiada gunanya kalau kita mendengar cerita-cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setiap tahun, saban tahun kita mendengar satu-satu. Dan cerita yang menarik, kita terpegun dengan cerita-cerita ini. Tapi dia tidak membawa kita untuk kita menjadi hamba kepada Allah SWT. Apa gunanya? Apa tujuannya? Itu konsep pertama, yakni konsep ayatullah. Dan dalam hal ini, dalam ayat Allah SWT, Allah mampu untuk melakukan apa saja yang mungkin kita tidak faham sekalipun. Yang mungkin luar daripada akal kita. Ini yang dikatakan sebagai mukjizat ataupun karamat. Tetapi, ciptaan Allah SWT semuanya bukan hanya ciptaan Allah SWT, ada juga undang-undangnya. Ciptaan Allah SWT ada sebab dan musababnya. Kerana kalau ciptaan Allah SWT dunia tidak ada sebab dan musabab, kita tak tahu undang-undangnya, kita tidak boleh hidup di dunia ini. Kerana kita tak sesuatu tidak konsisten. Sebagai contoh, api misalnya. Kita tahu api itu membakar dan dia mencederakan. Jadi kita tidak meletak tangan kita pada api tadi. Kita tahu misalnya ada gas tertentu yang boleh menimbulkan kebakaran. Itu adalah sunnah. Itu adalah undang-undang alam. Itu adalah apa dikatakan sebagai natural laws. Undang-undang semula jadi. Jadi kita tahu bila ada gas tertentu, kita tidak menyalakan api kerana dia boleh menyebabkan kebakaran. Jadi seluruh ciptaan Allah SWT ini ada undang-undangnya. Dan ini yang kita katakan sebagai sunnatullah. Ya? Dua perkara ini tak boleh kita pisahkan antara ayat-ayat Allah SWT dengan sunnatullah. Sunnatullah bermaksud bahawa ciptaan Allah SWT tertunduk kepada undang-undang tertentu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, Allah SWT kata, dan kamu tidak boleh lihat, kamu tak akan lihat sunnah Allah SWT diubah. Dalam ayat lain katakan walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sunnah ini tidak boleh berubah.
Allah banyak ceritakan tentang kaum-kaum sebelum ni. Orang-orang munafik, orang-orang yang sombong, orang-orang yang engkar pada Allah Subhanahu taala dan bagaimana azab Allah Subhanahu taala turunkan kepada mereka. Ini semua adalah sunnatullah. Ini semua adalah undang-undang Allah. Sebab musabab. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah ketika kita membincangkan tentang Isra dan Mi'raj, kita yakin, kita beriman tentang ayat Allah SWT yang Allah SWT mampu untuk melakukan apa saja, kerana inilah ciptaannya. Kita juga harus beriman bahawa Allah SWT ciptakan bagi setiap satu sunnahnya. Yang maksud sunnah adalah caranya, undang-undangnya, adatnya tadi. Orang-orang yang ingkar pada Allah SWT, yang sombong, yang memberontak, ada azabnya, ada balasannya Allah SWT akan turunkan. Undang-undang alam kita tahu semua. Dan ini kita pelajari melalui pengalaman kita sebagai manusia. Melalui scientific experiment. Dan itu sebahagian daripada ciptaan Allah SWT. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahawa ketika kita membincangkan tentang mukjizat-mukjizat Allah, kita jangan lupa tentang undang-undang Allah Subhanahu taala, sunnatullah. Kita harus menggunakan akal pemikiran kita. Saya beri satu contohlah dalam konteks hari ini. Saya mengharapkan, saya bercita-cita, saya inginkan bahawa hari ini saya berdiri bersama para jamaah di masjid untuk bertemu secara fizikal dengan para jamaah. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menentukan kita tidak dapat bersama di Masjid Al-Istiqamah ini. Tapi kita masih lagi mampu bersama melalui Facebook. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah usaha kita untuk membendung penularan COVID yang kita semua sedang diuji pada hari ini. Kita biasa dengar bahawa tidak akan sepatutnya kita bertawakal pada Allah SWT. Dan telah dibahaskan, telah dibincangkan sebenarnya tentang maksud tawakal pada Allah SWT. Cuba kita lihat hadis kisah bagaimana seorang sahabat yang datang dengan untanya dan berkata pada Rasulullah SAW, apakah perlu aku ikat unta ini dan kemudian bertawakal? Apakah aku tinggalkan unta tadi dan bertawakal, ataupun aku ikat unta tadi dan tawakal? Rasulullah SAW berkata pada sahabat tadi, aqilha wa tawakkal. Ikat unta tadi, kemudian kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ikat, ini adalah sunnatullah. Unta tadi boleh lari. Tidak memerlukan pemikiran tinggi untuk memahami konsep ini. Maksud tawakal adalah kita berusaha, kita memahami sebab musabab, kita memahami sunnatullah. Setelah kita memahami sunnatullah dan mengikut sunnatullah, baru kita bertawakal pada Allah SWT. Cuba lihat kalimah dalam bahasa Arab. Rasulullah kata, aqilha wa tawakkal. Kalimah aqilha Kalimah aqilha datang daripada kata root word yang sama. Cuba lihat, aqilha. Ikatlah dia. Sama dengan kalimah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu juga, dalam bahasa Arab, akal. Akal kita, akal. Aqilha. Kerana kalimah akal, dalam bahasa Arab bermaksud rabt, maksudnya kita ikat. Akal kita inilah untuk kita memahami. Jadi kita berusaha, kita ikat sesuatu maklumat tadi. Kalimah akal sama kata dasarnya dengan kalimah aqilha. Yang kita mengikatnya. Ini juga bermaksud bila Rasul mengatakan aqilha wa tawakkal, Rasul mengatakan gunakan akal kamu dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal, aqilha, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dua perkara ini perlu kita jelas dalam kita membincang tentang memahami mukjizat-mukjizat, benda-benda yang berlaku daripada luar ada. Secara umumnya, kewujudan ini tertunduk kepada undang-undang tertentu. Ini kita katakan sebagai sunnatullah. Dan kita harus memahami sunnatullah. Dan bila kita bertawakal, setelah kita memahami sunnah ini, mengambil segala langkahnya, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah SWT. Namun, kerana Allah SWT Maha berkuasa, dia melakukan kaifa yasha wa mata yasha, dia melakukan segalanya apa yang dia inginkan pada bila-bila masa sekalipun, kadang-kadang berlaku juga sesuatu yang luar daripada adat. Dan ini kita kata ini adalah ayat-ayat Allah SWT. Tapi dalam dua hal ini, sama ada dia ayat Allah SWT ataupun sunnatullah, pada akhirnya matlamatnya ialah ubudiyah kita kepada Allah SWT. Bahawa kita tunduk, bahawa kita adalah hamba Allah SWT. Setinggi mana sekalipun kedudukan kita, sebijak mana sekalipun kita, semaju mana sekalipun pencapaian saintifik kita, akal kita dan sebagainya, kita tidak lebih hanyalah merupakan hamba Allah SWT. Dan itu dimasukkan dalam ayat tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah ingatkan kita bahawa Maha Suci Allah pada segala bentuk syirik. Setinggi mana, semulia mana, seagung mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap merupakan seorang hamba. Itu pelajaran pertama yang ingin saya jelaskan di sini. Dalam kita membincangkan, memahami kebesaran, keagungan, mukjizat-mukjizat yang Allah SWT tunjukkan pada kita melalui para anbiya, dan mungkin juga karamah-karamah yang dinampakkan oleh para awliya yang lain. Kedua, bagaimana kita menerima berita-berita semua tadi. Dalam riwayat yang panjang, saya tidak mampu untuk menceritakan riwayat ini. Riwayat ini boleh kita lihat dalam berbagai buku-buku sejarah dan juga buku-buku hadis. Setelah kembalinya Isra'-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, Rasulullah SAW sampai di Mekah sebelum terbit matahari. Sekembalinya Rasulullah SAW duduk di Masjidil Haram, sahabat mengatakan maghmuman, Rasulullah SAW sedang sedih. Rasulullah SAW sedang keliru, Rasulullah SAW sedang kurang pasti. Maghmum maksudnya rasa sedih, rasa risau. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW tahu bagaimana beliau ingin menerangkan perkara ini kepada umat Islam dan juga orang Arab tadi. Ini sesuatu yang kalau hari kita kata cerita merepek lah. Orang yang tak betul bagi mereka. Sedang Rasulullah SAW duduk dalam keadaan sedih dan keliru, datang Abu Jahal. Dan Abu Jahal melihat Rasulullah SAW tadi, dia lihat semacam masa Rasulullah SAW tadi. Dia secara menyindir pada Rasulullah SAW dan mengatakan bahawa ada sesuatu ke pada malam ni? Saya cuba, bukan demikianlah mestinya Abu Jahal mengatakan demikian ya. Tetapi kalau kita membaca teks tadi, hal istafattal laila sya'an. Ada sesuatu ke pada malam ni? Kerana kau lihat semacam saja. Rasulullah kata, na'am, ya ada sesuatu. Kemudian Rasulullah ceritakanlah Isra' dia. Bahawa aku dijalankan malam tadi ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal kata, dan kamu sampai balik ke Mekah ni pada subuh ini, berada bersama kita pada pagi ini, untuk pergi ke Masjidil Aqsa, bukan sesuatu yang ajaib, kerana kabilah-kabilah orang Arab Quraisy selalu pergi ke Syam. Tapi untuk melakukan ini semua dalam masa satu malam, Abu Jahal tak boleh nak percayalah. Kemudian, okeylah kalau kita tahu Abu Jahal, saya ringkaskan cerita tadi, Abu Jahal pun pergilah memanggil orang-orang Mekah dan ingin mereka mendengar cerita daripada Rasulullah SAW. Dia kata, wahai orang-orang Arab sini, halumu, mari sama kita dengar. Dengarkan cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
dia ada sesuatu yang ingin beritahu pada kamu. Maka Rasulullah pun ceritakanlah peristiwa Isra'-nya ke Al-Aqsa. Di sinilah ujian. Di antara mereka yang murtad bila mendengar cerita ini tidak boleh menerima. Bagaimana mereka, satu yang mukjizat bagi mereka. Ada di antara mereka yang membenarkan, menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang dikatakan sebagai wadi'u, dia tepuk kepalanya. Demikian digambarkan dalam teks tadi. Dia tepuk kepalanya, tidak boleh mempercayai. Ada di antara mereka yang kembali kepada kekufuran. Kemudian mereka pun pergilah bertemu dengan Abu Bakar. Mereka berkata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, teman kamu ini, yakni Nabi Muhammad, mendakwa sekian dan sekian dan sekian. Cuba lihat respon Abu Bakar. Abu Bakar berkata, in kana qad qala hadha, faqad sadaqa. In kana qad qala, faqad sadaqa. Kalau benar apa yang dia katakan, kalau benarlah ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, faqad sadaqa, dia adalah benar. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'ad min dhalik. Aku telah beriman percaya pada dia apa yang lebih dahsyat daripada ini. Yang lebih jauh daripada ini. Usaddiqu bi khabaris sama'. Aku beriman dengannya dengan berita atau wahyu yang turun daripada langit. Ketika inilah Abu Bakar diberi gelaran sebagai As-Siddiq. Siddiq bermaksud yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ramai orang tidak boleh percayai, datanglah Abu Bakar mengatakan in kana qad qala dzalika faqad sadaqa. Kemudian untuk membuktikan bahawa Rasulullah benar-benar pergi ke Aqsa, mereka minta Rasulullah untuk sifatkan, okey, beritahu pada kami bagaimana Al-Aqsa tadi. Maka Rasulullah mulalah menceritakan tentang Aqsa, keadaannya bagaimana satu persatu. Sehingga diriwayatkan bahawa Rasulullah kadang pun terlupa juga, kemudian dibawakan gambaran Aqsa di depan mata Rasulullah SAW sehingga Rasulullah mampu untuk memberi sifat, menjelaskan Aqsa satu persatu kepada musyrikin Quraisy pada malam itu. Musyrikin Quraisy tak puas hati. Dia kata ini mungkin dia dah tahu sebelum ni dengar pada orang-orang lain. Mereka ingin bukti yang lebih lagi. Maka Rasulullah pun menerangkan tentang beberapa kabilah-kabilah Arab yang dalam perjalanan pulang daripada Syam ke Mekah. Rasulullah berceritakan apa yang berlaku. Antaranya seringkas, ada yang sedang mencari unta yang kehilangan. Mereka cari unta hilang. Ada satu kumpulan kabilah yang terjatuh salah seorang dan patah tangannya tadi. Rasulullah ceritakanlah kepada orang-orang Quraisy Mekah tadi, inilah yang berlaku pada kabilah-kabilah ini yang dalam perjalanan pulang, dan mereka akan sampai ke Mekah tadi sebelum terbit matahari. Orang-orang Quraisy pun semuanya bersegera, berkumpul, menunggu kedatangan dan kesampaian kabilah-kabilah ini sebelum terbit matahari. Dan benar, mereka sampai pada waktu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan bila ditanya kepada kabilah-kabilah ini, terbukti apa yang dikatakan Rasulullah adalah benar. Itu pun mereka tak puas hati. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya ini semua adalah sihir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran kedua yang ingin saya tekankan di sini. Tentunya susah untuk orang-orang Quraisy Mekah percaya dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak khabar daripada Rasulullah SAW bukan kerana mereka kira Rasulullah bohong ataupun menipu. Kerana mereka kenal Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'uhum. Sebenarnya Allah SWT ceritakan dalam Quran, mereka mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka.
Sebelum datang wahyu, mereka sifatkan Rasulullah sebagai seorang al-amin, yang jujur, yang amanah, yang tidak pernah bohong pun. Mereka tahu bahawa Rasulullah tidak pernah bohong. Mereka tahu bahawa Rasulullah bercakap benar. Mereka menolak dakwah Rasulullah bukan kerana Rasulullah berbohong, tapi kerana perkara lain. Antaranya ialah mereka hilang kuasa. Mereka tidak mahu tunduk pada kuasa lain. Di sini ada interest, ada kuasa. Jadi dalam hal ini adalah penting bila kita menerima berita untuk kita memastikan sumbernya. Orang-orang Quraisy percaya dengan kebenaran dan kejujuran Rasulullah. Mereka tidak mempersoalkan tentang kebenaran Rasulullah. Karena itu mereka hanya mengatakan bahawa ini sihrun mubin. Dia tidak kata bahawa Rasulullah bohong. Kerana mereka tidak pernah mendengar Rasulullah berbohong. Sebelum nubuwah, sebelum menjadi Nabi dan selepas menjadi Nabi. Paling-paling dia kata bahawa ini adalah sihir yang dilakukan. Poin pertama ialah, bila datang satu berita adalah penting untuk kita memeriksa sumbernya. Untuk memastikan sumbernya tadi. Cuba kita lihat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bila mendengar berita tadi. Abu Bakar mengatakan, in kana qad qala faqad sadaqa. Abu Bakar belum lagi mendengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berkata kalau benarlah ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka dia benar. Nampak di sini ya? Abu Bakar ajar kita bahawa pertama kita verify sumbernya tadi. Nah, kalau memang sumbernya pada Rasulullah SAW, tidak adalah benar. Karena Abu Bakar berkata, kalau aku percaya Rasulullah SAW bawa berita pada langit, apa lagi berita seumpama tadi. Ini adalah penting untuk kita memahami semua tadi. Check our source. Periksa nilai sumber kita tadi. Kalau dia datang daripada sumber yang memang jujur, amanah, alhamdulillah kita boleh menerimanya tadi. Adalah penting untuk kita memeriksa sumber kita. Khususnya dalam era media sosial pada hari ini. Orang menyebarkan maklumat dengan mudah melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui apa juga social media, Instagram dan sebagainya, tanpa kita memeriksa kesahihannya. Ujian kita pada hari ini sedang kita berhadapan dengan ujian COVID-19, bukan hanya virus COVID, tapi virus melalui social media juga tidak kurang mungkin lebih bahaya daripada virus COVID tadi. Berita-berita palsu yang disebarkan, berita-berita sensasi, berita-berita yang menarik imajinasi kita, inilah yang orang suka. Bahkan kadang-kadang kita menggunakan agama juga untuk menyokong kemudian kita mengambil hadis-hadis tertentu, cerita-cerita tertentu yang tidak sabit. Menisbahkan pada Rasulullah SAW ataupun para sahabat ataupun kepada agama kita. Era hari ini, tanggungjawab untuk memeriksa sumber kita bertambah lebih genting dan lebih penting. Kisah Isra dan Mi'raj adalah satu pengajaran penting. Kemudian sebab ini datang kepada Rasulullah SAW, para sahabat tidak mempersoalkan tentang kesahihannya. Tapi itu Rasulullah SAW. Pada hari ini, kita sudah tidak ada seorang Rasul. Kita tidak boleh menyamakan seorang dengan seorang Rasul. Rasul adalah khatimul anbiya yang menerima wahyu langsung pada Allah SWT. Jadi kita menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perginya Rasulullah, maka menandakan khatamnya seorang rasul yang kita terima, sebagaimana Abu Bakar kata, kalau dia dah cakap macam itu, faqad sadaq, benarlah. Setelah itu, tak ada orang yang maksum. Tak ada orang yang maksum yang kita tidak boleh mempersoalkan tentang kesahihan berita-beritanya. Dan inilah budaya tradisi ilmu yang dibangunkan oleh sejarah Islam kita. Tradisi hadis, sanad.
Ini tidak ada sebelum itu. Tradisi mengkaji biografi seseorang, ilmu rijal, tidak ada ketika itu. Umat Islam lah yang melahirkan, mencipta tradisi ini, mencipta ilmu, disiplin ilmu ini untuk memeriksa sanad atau memeriksa sesuatu berita. Kerana memeriksa satu berita adalah sesuatu yang penting. Dan demi untuk memastikan bahawa berita tadi adalah penting, para orang-orang terdahulu tadi mengkaji tentang pribadi setiap orang yang meriwayatkan hadis-hadis ini demi untuk memastikan bahawa mereka boleh dipercayai. Ini budaya kita dalam Islam. Memeriksa berita-berita yang sampai kepada kita. Pertama, kita memeriksa sumbernya, orangnya. Kemudian kedua, kita memeriksa kontennya ataupun matannya tadi. Apakah dia bercanggah dengan sunnatullah ataupun tidak. Dan kita juga harus memahami bahawa ada perkara, memang benar ada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan bila kita menerima sesuatu daripada Rasulullah SAW, tidak semuanya merupakan satu hukum syarak. Karena kadang-kadang Rasulullah memberikan pandangannya sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang Rasul. Kita ambil satu contoh, cerita sahabat yang sedang bercocok tanam dan sedang mengawinkan kurma. Rasulullah SAW melihat mereka mengawinkan kurma, dan Rasulullah SAW kata, mungkin lebih baik tidak dikawinkan. Para sahabat mendengar rekomendasi ataupun cadangan Rasulullah SAW, mereka pun tidaklah lakukan demikian. Walaupun mereka yang lebih faham, orang-orang Madinah ni memang berkebun, mereka faham tentang ilmu kurma ni tadi. Tapi bila mendengar pada Rasulullah SAW, kerana beliau seorang Rasul, mereka pun dengar cadangan Rasulullah SAW. Kemudian selepas Rasulullah SAW datang ke tempat tadi, dia lihat pokok kurma tadi tidak menjadi. Rasulullah bertanya, apa dah jadi ni? Kenapa tak menjadi? Para sahabat mengatakan bahawa kami tidak mengawinkannya seperti mana yang engkau cadangkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Walaupun beliau seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya saya katakan tadi bahawa dunia ini juga tertunduk pada sunnatullah, undang-undang Allah SWT, tertunduk kepada pengalaman-pengalaman manusia, ilmu sains yang dibangunkan oleh manusia, harus juga tunduk pada tadi. Satu cerita lagi juga. Kita tidak nafikan bahawa beberapa makanan-makanan sunnah, makanan-makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW, insyaAllah ada kebaikannya. Kurma misalnya, madu misalnya, habbatus sauda sebagai contoh. Dan adalah ayat-ayat ataupun riwayat mengatakan tentang kebaikan habbatus sauda, kurma ajwa, madu dan sebagainya. Tapi apakah bermakna bahawa kita tidak berusaha dan membangunkan ilmu farmasi kita, perubatan kita, hanya dengan makan kurma, habbatus sauda sahaja? Tidak. Bahkan kita lihat sejarah tamadun manusia, ulama-ulama Islam kita antara mereka yang pakar dalam bidang kedoktoran dan membuat ubat-ubatan. Dan tidak hanya bergantung kepada kurma saja. Jadi diriwayatkan bagaimana seorang sahabi yang sedang sakit. Rasulullah SAW datang menziarahi sahabat ini. Diceritakan bagaimana Rasulullah SAW memegang dadanya. Sahabat tadi mengatakan bahawa aku dapat merasakan sejuknya dada aku bila disentuh oleh tangan yang penuh berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dadaku daripada panas jadi sejuk. Kemudian Rasulullah berkata bahawa kamu ada sakit fuad, maf'ud. Jantung dada tu ada satu penyakit tertentu. Rasulullah berkata, pergilah berjumpa dengan seorang yang bernama Haris bin Kalabah. Kalau tidak saya namanya demikian, Haris bin Kalabah daripada Bani Thaqif. Kerana dia yang yatatayyab, dia seorang doktor yang mengubatkan orang. Ya. Dan pesan Rasulullah, okey, bawalah kurma ajwa ini. Sebab beberapa biji kurma tadi, bawa kurma ini,
pergi berjumpa dengan Haris bin Kalabah tadi. Maksudnya lah, walaupun kita mengambil kurma tadi, dan ini adalah cadangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah serahkan pada Haris bin Kalabah yang pakar dalam bidang ini untuk mengobati orang tadi. Betul memang ada hadis-hadis mengatakan Rasulullah membacakan ayat tertentu pada seorang yang sakit dan sebagainya. Dan Rasulullah mampu untuk melakukan demikian. Tapi dalam hal ini Rasulullah suruh dia berjumpa dengan seorang yang pakar. Seorang doktor tadi. Jadi kita juga harus memahami, bila menerima berita tadi, kita memeriksa kesahihan berita tadi. Kemudian kita melihat kontennya tadi. Sumbernya tadi, apakah ini bidang dia atau bukan. Izinkan saya ringkas untuk berkongsi ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, ayat 83. Surah An-Nisa, ayat 83. Allah ajarkan kita bagaimana kita, bila kita menerima berita, apa yang perlu dilakukan. Allah SWT berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan awil khaufi ataupun ketakutan, adza'u bih. Mereka pun langsung menyebarkannya, menyiarkannya. Datang berita saja, ini cerita bagaimana bila datang berita tentang bala tentera orang Islam balik, mereka kalah, disebarkan berita. Mereka menang, disebarkan berita tanpa memeriksa. Adza'u bih. Kemudian Allah SWT mengatakan, walau radduhu. Kalaulah mereka menyerahkannya. Ila rasuli, kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum. Sepatutnya tadi, bila mereka menerima berita-berita ini, mereka rujukkan pada Rasul. Kan waktu itu Rasulullah SAW wujud. Ataupun ila ulil amri minhum. Orang yang berkuasa, orang yang tahu tentang perkara semua tadi. Pemerintah. Orang yang berkuasa waktu itu. La'alimahul ladhina istambitunahu minhum. Nescaya akan tahulah mereka-mereka yang pakar untuk memberikan nasihat-nasihat tadi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau tak kena fadil Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, lattaba'tum syaitana illa qalila. Nescaya ramai daripada kamu akan ikut syaitan. Poin pertama ialah dalam ayat tadi Allah kata bila kita nak berita jangan adza'u bih saja, jangan hanya terus langsung sebarkan berita tadi. Poin kedua ialah kita kembalikan pada Rasul ketika Rasulullah wujud. Dalam hal ini kita merujuk pada hadis-hadis dan tengok kesahihannya, pandangannya, dan kepada orang-orang yang berwenang, orang yang berkuasa, pakar-pakarnya untuk memeriksa berita-berita semua tadi. Sebagai contoh, kita tidak nafikan ada kebaikan untuk kita berwuduk, membersihkan tangan kita. Dalam konteks hari ini COVID-19, apakah hanya dengan berwuduk saja cukup? Ataupun kita harus kembali juga kepada pakar-pakarnya untuk memberi kita nasihat. Karena kita kembali pada mereka, Allah kata la'alimahul ladzina yastambitunahu. Maka mereka-mereka yang pakar untuk memeriksa perkara-perkara tadi, mereka akan mampu untuk memberikan nasihat yang sesuai. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh Al-Quran Al-Karim. Kesimpulannya ialah daripada kisah Isra' dan Mi'raj tadi, saya mulakan dengan mengatakan bahawa bagaimana kita memahami mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan akhir segala cita-cita atau mukjizat-mukjizat ini ialah bukan hanya cerita-cerita menarik tadi, tetapi akhirnya ini semua harus membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat-ayat Allah SWT, mukjizat-mukjizat Allah SWT, tetapi sebahagian ataupun antara ciptaan Allah SWT adalah segala ciptaan ini semuanya tertunduk kepada sunnatullah. Kita harus memahami sunnatullah. Bukan hanya berbincang tentang mukjizat ayat-ayat Allah SWT, kita harus memahami sunnatullah, memahami undang-undang alam ini. Kedua, dalam kita menerima berita-berita ini, kita perlulah bersifat kritikal. Khususnya dalam era sosial media pada hari ini. Apa maksudnya? Pertama, kita merujuk kepada sumbernya, pastikan kesahihan sumbernya tadi.
Sebagaimana Abu Bakar sendiri pun mengatakan, wa in kana, kalaulah Nabi Muhammad kata demikian. Dia nak pastikan kalau betul Nabi Muhammad katakan demikian. Kalau tidak, bukan. Kita harus merujuk pada pakarnya tadi. Dan semana ayat Quran Karim yang saya bacakan tadi, la'alimaul ladzina yastanbitunahu minhum. Mereka lah yang akan tahu untuk memberikan nasihat-nasihat yang sesuai. Dan dalam hal ini kita merujuk pada pakarnya. Kalau seorang tadi adalah pakarnya dalam bidang fikih misalnya, tidak bermakna dia pakar dalam bidang kedoktoran. Setinggi mana pun kedudukan spiritualnya, setinggi mana pun kedudukannya di samping Allah SWT, dia bukan seorang doktor dalam masalah kedoktoran. Kita diminta untuk merujuk kepada ahli dzikr, pakar-pakar dalam bidang sama tadi. Semoga Allah SWT membimbing kita insya-Allah. Dan inilah ujian, kisah Isra dan Mi'raj juga adalah ujian bukan hanya untuk orang ketika itu, tapi ujian kepada kita juga hari ini. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin dengan keagungan dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita juga tahu bahawa ciptaan Allah tertunduk pada sunnatullah. Dan kita harus memainkan peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk menyelesaikan segala masalah-masalah ini dengan yakin dengan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT memimpin kita semua. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.